Kita baik, jom sama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. وحاجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Kita pada ayat 18 ya. Ayat 18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Amma alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, semua kita pasti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak masjid di atas menyiapkan kepada kita jamaah untuk dapat kita dekat dengan rumah Allah, dapat kita i'tikaf dan dapat bersama dalam majlis ilmu ini. Daripada saya pula
Terima kasih kepada semua yang saya muliakan, yang hadir bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Dan pastinya kita mengharapkan majlis ini adalah satu majlis yang akan dinilai oleh Allah sebagai dengannya kami mendapat keampunan, dengannya kami mendapat berkat rahmat, kasih sayang dari Allah. Dan begitu juga pasti saya juga mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaba pada semua yang tak datang tetapi bersama melalui platform sebab jauh, ya. Jadi selamat datang juga ke bicara ilmu kita, insya-Allah, ya. Baik, alhamdulillah kita sedang bersama dengan surah As-Sajdah dan tadi kita dah membacanya dan insya-Allah ramai di kalangan kita pun saya kira dah menghafaz surah ini. Dan kita akan jadikan hari ini perbincangan kita adalah sambungan daripada ayat-ayat yang telah kita bincangkan pada masa yang telah lalu. Baik, hari ini kita masuk pada ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ya. Baik, kalau kita tengok terjemahan daripada apa yang ada di hadapan saya ni, afaman kana mu'minan, maka apakah orang yang beriman seperti orang-orang fasik, kafir? Mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Baik. Kita akan mula berbincang dan kita akan bincang ayat 18, 19, 20 sebagai satu geng, kumpulan. Satu kumpulan untuk kita faham sebab semuanya pada 3 ayat dia ada satu kesimpulan. Baik. Ayat yang ke-18 dimulakan dengan Hamzah. Hamzah itu disebut apa? Disebut sebagai Hamzah istifham. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Hamzah itu disebut sebagai Hamzah istifham. Hamzah istifham, Hamzah saja tetapi telah memberi makna adakah, apakah. Jadi sebab itu Hamzah istifham adalah soalan. Jadi kita boleh bertanya pada seseorang dengan Hamzah istifham seperti hal a'anta sahih, a'anta fi sihhatin, a'anta jayyid, a'anta tayyib. Jadi itu dah jadi soalan. Itu dah jadi soalan. Adakah? Namun di dalam balaghah, di dalam maksud soalan ini bukan tanya, tetapi disebut istifham litakrir ma ba'dan nafi. Kadang-kadang kita dengar macam orang tu tanya, tetapi dia bukan tanya pun, tetapi sebagai satu penegasan. Kamu tak nampak ke? Bukan suruh jawab, nampak. Jadi Hamzah ini adalah Hamzah istifham. Hamzah untuk bertanya, tetapi bukan bertanya untuk kita menjawab. Litakrir, untuk Allah menegaskan apa setelah daripada sesuatu penafian. Sesuatu penafian. Afaman kana mu'minan kana fasiqan la yastawun. Baik. Jadi istifham ni adalah untuk menegaskan. Istifham ni untuk menegaskan. Ya. Jadi digunakan untuk menguatkan lagi. Berbanding dengan kalau Allah hanya bagi tahu kana mu'minan la yastawuna bainal mu'minina wa bainal fasiqin. Jadi ayat tu tak kuat. Tak sama orang beriman dengan orang fasik. Tetapi apabila Allah gunakan ayat, adakah sama orang beriman dan orang fasik? Baik. Jadi di sini kita tengok pada ayatnya sebab dia punya, saya buat rajah lah kot. Ni kenapa comot ni? Manusia ni memang suka ada je nak komplain.
Tak kisah. Saya ulang. Baik. So kita pergi ke man. Okey. Kan saya buat macam ni ya. Saya buat mu'minan. Lepas tu fasiqan. Jadi ayat ini untuk Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa antara mukmin dan fasik adalah la yastawun. La yastawun maksudnya adalah mana la yastawun? Haji Wan ahlan. Sihat juga? Alhamdulillah, syukur, masya-Allah. Semoga terus diberikan kesihatan. Terima kasih Tuan Haji Mansur, baik sangat meneman Tuan Haji Wan untuk kami. Mana la yastawun? Okey. Yastawun daripada kalimah sawi. Sawi dalam bahasa Arab ialah tom yam. Saja je lah. Kita diam. Saya dah risau kalau semua pakai diam. Yes, sawi bermakna satu benda yang sama. Jadi Allah tanya, sama ke? Jadi bukan tanya sebenarnya. Allah sedang nak bagi tahu kat mana tak samanya. La yastawun maknanya la yastawun memang tak sama. Baik. Sekarang ingatlah lagi bila kita tengok balik undur ke ayat belakang, bila kita undur kepada ayat belakang, kita sebutkan bahawa orang beriman dia terbagi pada dua layer, dua lapisan. Ya. Yang pertama adalah ketundukan dia, ketundukan. Yang kedua adalah amalan dia. Daripada ayat yang sebelum itulah. Kalau kita tengok ayat yang sebelum-sebelumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum yastajibun. Yang pertama kita tengok orang beriman adalah orang yang sujadan. Sujadan itu kita katakan bermaksud dia adalah simbol, sujud adalah simbol kepada menerimanya Allah sebagai Tuhan. Iman yang paling asas adalah menerima Allah sebagai Tuhan dan menerima segala rukun-rukun iman. Ini kita sebut asas. Ya. Dan ini di luarnya adalah mereka itu tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Baik, itu adalah tambahan. Asas adalah kepercayaan. Tambahan adalah amalan. Okey. Saya harap ni kita perhati betul-betul sebab ini juga penting untuk kita nak memahami ayat. Of course kita faham, tetapi kita nak memaham dengan mendalam. Sebab ayat tu ayat yang tak sukar untuk kita faham, tetapi kita nak supaya ayat tersebut akan memberikan kepada kita satu kefahaman yang mendalam. So bila kita sebut iman, so iman ni imannya, ya, dia adalah asas, ada tambahan. Asas adalah soal kepercayaan. Sebab tu kita katakan kat sini adalah kerja hati, tasdiqun. Maka bila seorang itu sujud, maknanya bermaksud dia itu adalah menunjukkan bahawa dia beriman secara asasnya kepada Allah. Kemudian Allah tambah lagi tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka kita dapati bahawa tambahan dia adalah melakukan amalan. Tak kiralah apa saja amalan. Baik. Kenapa saya buat begini? Kerana kita dapati bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan bahawa adakah sama orang mukmin dan orang fasik? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Jadi ayat ini sedang menerangkan part mana kat sini? Part mana tuan-tuan? Part ini ke part ni?
Ya. Ya. Part ini ke part ni. Just. Part ni ke part ni? Baik. Sekiranya kita kata asas, maka ayat soalannya adalah afaman kana mu'minan kaman kana kafiran. Kaman kana kafiran. Tapi ayat ni kafiran ke fasiqan? Fasiqan. Sebab fasiqan adalah orang-orang itu ialah orangnya beriman, tetapi amalan-amalannya tidak menunjukkan dia beriman. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini bukan memberi kalimat mudaddah mutlak. Kalimat mudaddah mutlak disebut adalah kontradik yang mutlak. Sebab iman lawannya apa? Okey. Kuat sangat ya. Iman lawannya apa? Kufur. Tetapi Allah tak tanya kat sini, Allah bukan itu yang Allah nak samakan. Tetapi Allah nak samakan bukan secara bertentangan mutlak, tetapi penentangan tambahan. Maksudnya adalah adakah sama orang mukmin dan orang fasik. Walaupun dalam terjemahan di bracket maknanya kafir. Kita tengok dalam bracket maknanya kafir. Maknanya fasik itu adalah kalimah umum. Sebab fasik ni maksudnya sesuatu yang rosak. Rosak. Adakah sama iman dan rosak? La yastawun. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan kepada kita di mana tak samanya antara orang beriman dan orang kafir. Kenapa? Sebab di dunia sama. Di dunia sama. Bahkan ada asbabun nuzul merujuk kepada bagaimana orang-orang kafir dulu mereka tu kaya-kaya, ternama, punya banyak perniagaan. Compare to orang Islam, maka la yastawun. Tak samalah. Orang kafir nampak macam lebih kaya, lebih hebat. Kan? Jadi mungkin juga berlaku dalam pemikiran orang-orang kita menyatakan bahawa sama ataupun dia orang lebih lagi. Kan sekarang kan? Kan? Jadi kerana orang kafir ataupun ada juga macam hari ni kan budak-budak mungkin tengok apalah tengok ikut Islam kan. Kalau ikut Islam tengok kita tak maju pun. Nampak dah? Jadi lebih baik orang kafir. Jadi kalimah yastawun itu Allah Subhanahu wa taala minta kita tengok sebab mungkin menjadi polemik pemikiran antara terutama anak-anak kita ke kita tak tahu kan. Dulu kita biasa dengar solat tak kaya pun. Kan? Kadang-kadang ada juga kita dengar kan? Ada? Boleh berlaku. Isunya adalah la yastawun. Nak menjawab ini, Allah sedang menjawab semua persoalan-persoalan itu. Yang kata macam, alah sama je kalau solat ke tak solat ke. Jadi Allah sedang nak membezakan sekarang. Allah sedang nak membezakan. Apa saja. Saya cuba fikir lagi. Apa lagi yang biasa-biasa orang cakap kalau macam, sama je. Bahkan lebih teruk kadang-kadang dia orang kata apa? Orang kafir lagi bagus. Orang kafir lagi bagus. Even kadang-kadang Masya Allah kita memuji berlebih-lebihan dengan yang terbit daripada rasa inferiority. Ya, kita rasa kecil diri, rendah diri bila tengok orang kafir, sentiasa respect. Lepas tu dia datang pula penyakit. Bila dia bagi lagi beberapa penyakit kelas bawahan ni. Penyakit kelas bawahan ni banyak sangat. Antaranya tadi kita kata inferiority complex. Maknanya kita rasa macam aku tak boleh, kita tak boleh ya. Lepas tu dia akan pergi pula apa lagi? Dia panggil apologetic. Ya. Asal kita nak cakap sesuatu kita akan rasa bersalah. Boleh ke cakap ni? Boleh ke cakap ni? Orang lain tak tersinggung ke? Orang lain cakap dia tak peduli kita tersinggung atau tak tersinggung dalam negara kita sebagai contoh. Tetapi kita ni sebab kerana bermula daripada inferiority. Kemudian dia pergi lahir kepada apologetic. Kita rasa bersalah. Cakap ni kan salah. Cakap ni kan salah. Kenapa? Sebab berjayanya melihat bahawa sesuatu yang batil dan kafir itu tinggi. Islam rendah. Orang buat baik
rendah. Orang masjid rendah. Ya, kalau pakai lebay-lebay kuno, takkan maju. Baik, itu adalah sebenarnya proses yang telah dilakukan oleh British sejak sekian lama. Tuan-tuan perasan tak, satu masa dulu ketika, sebab British ni mereka buat dengan terancang, susun. Ya, dulu kalau nak pakai songkok bekerja hanya level-level driver. Saya tak merendahkan, please, bukan nak kata driver tu rendah, tetapi dalam status dia dah buat kalau pakai songkok ni ialah orang-orang yang macam bawahan saja. So bila you naik atas sikit, you dah tak pakai, you pakai, walaupun itu sebenarnya adalah perancangan supaya orang nampak, oh ni low class, oh ni low class. So benda tersebut ditanam. Apatah lagi kita pun kata orang berserban bermasalah, orang berkopiah bermasalah, orang songkok bermasalah, dan kita tekan, dan dia akan jadi bahawa Allah kena jawab, adakah sama? Sebab nampak tak sama, nampak macam laih sangat, nampak macam lemah sangat, macam ya. Sedangkan semua yang dikasih lihat, Barat kaya tu ambil di mana? Go pada sejarah. Barat kaya raya tu ambil daripada mana kekayaannya? Daripada kita yang dijajah. Yang itu dia orang jadi kaya. Tetapi itulah kan, bila kita kalah, siapa yang bayar kos kalah dalam perang? Orang yang kalah kena bayar kos peperangan, bukan orang menang bayar kos peperangan. Jadi itu di antara benda yang realiti berlaku. Saya cerita, maaf saya, ini realiti, nanti kita masuk. Sebab kalau kita tengok pada asbabun nuzul menyatakan bahawa orang kafir dia rasa dia lebih kaya, dan dia bercakap dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib pada ketika itu, dan dia kata kami lebih hebat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat ini. Jadi kalau datang juga dalam kepala kita, oh orang kafir lebih hebat, cuma saya bawa pada sejarah. Orang kafir, penjajah, dia hebat bukan sebab dia hebat. Dia curi duit kita. Dia rompak duit kita, lepas tu dia pakai kereta besar. Lepas tu dia mengebat dengan kita. Dia cerita kat orang dia hebat. Tengok kita pakai kereta kecil, dia pakai kereta besar. Tapi sebiji dia curi. Duit tu duit kita. Hebat ke? Hakikatnya tak hebat. Dia nampak kelihatan bijak dalam bidang ilmu. Ilmu dia orang ambil daripada mana? Daripada tamadun Islam. Dia ambil, sebab tu dia ambil kitab-kitab. Bila dia tawan, dia ambil kitab-kitab, diterjemahkan, dan kemudian dikata itu adalah ilmu dia. Dia buang sumber pertama. Sekarang ni saya tengok ramai dah mula buat kajian. Sebenarnya ilmu ni, sebab tiba-tiba boom, tiba-tiba Barat menjadi boom dalam keadaan ada ilmu, meletup dapat ilmu. Sedangkan sesuatu ilmu biasanya memakan masa puluh, ratus tahun untuk melalui proses ilmu tu menjadi matang. Tiba-tiba invent, temu, which is sebenarnya datang daripada dunia Islam. Dan akhirnya, wow, hebatnya mereka, hinanya kita. Lepas tu dalam konteks hari ini lebih teruk adalah bagaimana mereka meletakkan dalam kepala orang Barat, bila Islam ni ganas. Kan? Itu je dia punya mainan dia. Islam ni teroris. Sebab dulu mula dia Islam tu ekstrim, lepas tu Islam tu mula ekstrim. Jadi mula fundamentalis Islam. Oh, bila kita jadi fundamentalis Islam, itu zaman dulu ni, lama dah. Jadi dulu kalau sebut fundamentalis, oh no, saya bukan, I'm liberal. Dia nak kita rasa macam tu. Sebab oh kamu ni fundamentalis. Sebab tu saya ni bukan orang politik ya. Sebab tak pandai, tak nak. Jadi kalau tak pandai jangan cakap. Dulu sebab itulah ketika Barat tekan pada tahun 80-an. Ni masa dulu ni tak lahir lagi ni ya. Sebab saya tengok ni muda-muda sangat ni. Saya masih ingat Tuan Dr. Mahathir masa tu DPM kan. Dia kata, I'm the Islamic fundamentalist. Ketika orang Barat tekan kata, masa tu baru kalimah fundamental, fundamentalis.
Maka dia kata saya sebab dia menterjemahkan fundamental ni maknanya Islam yang sebenar. So saya lah Islam sebenar, dia kata. So dia nak menganggap bahawa, tetapi orang barat telah menganggap bahawa fundamental Islam itu dah teruk. Tetapi dia punya dos dia rendah aja, bagi dos rendah aja. Mana bila sebut fundamental, oh you are teruk. Bila sebut fundamentalist, you fundamental, oh you dah teruk. Lepas tu dia go dos lebih sikit. Dia sebut apa? Atas sikit pada fundamental adalah extreme. So you are Islamic extremist. Masa tu belum ada keluar kalimah teroris lagi. So daripada fundamental yang pada masa zaman dulu bila sebut fundamental tu, oh dah teruk dah. Which is maknanya fundamental adalah orang yang, kalau saya fundamental, saya mengamalkan Islam yang sebenar, maka kitalah fundamentalisnya. Tetapi pada masa dah teruk. Tetapi diterukkan lagi, dia jadi sebagai ekstremis. So bila ekstremis dah teruk, tetapi maka dia naik sampai pada atas teroris. So teroris, sebab itulah kalimat teroris itulah yang kemudian dibentuk satu fobia, Islamofobia. Itu semua adalah planning yang dibuat, bukan lahir secara spontan, dan ini gerak kerja mereka yang begitu tanzim, yang begitu teratur, dan kita selalunya menjadi mangsa. Setelah kejatuhan khilafah Islamiyah, maka ketika itu lahirlah semua benda ini, dan umat Islam macam saya katakan tadi, dia jadi inferiority, apa lagi? Dia jadi apa lagi? Bila dah kita ni jadi macam saya ni taklah, maka dia jadi apologetic. Bila apologetic dalam sebuah masyarakat, bila seorang itu kita mampu jadikan dia apologetic, maka kita kurangkan dia punya apa? Disebut sebagai bargaining power. Bargaining power. Kuasa tawar-menawar. Bila orang kita apologetic, kita tak ada lagi kuasa tawar-menawar. Orang nak, kita kena bagi. Sebab kita tak ada kuasa tawar-menawar. Dan itu adalah perancangan. Dan itulah yang sedang berlaku pada umat Islam. Itu yang berlaku di Palestin. Langsung tak ada tawar-menawar. Yang menjadi referee untuk penyelesaian Palestin ialah orang yang tak mengiktiraf negara Palestin. Dalam dunia ni dua je tak iktiraf. Satu Amerika, satu Israel. Amerika jadi referee. Syabas orang Islam. Sekaya-kaya tidak orang kita. Tetapi semua itu, Masya Allah, betul lah kata Nabi, Ghutha'un ka ghutha'is sail. Buih saja. Seperti lepas hujan yang sangat lebat. Kaya buih. Hebat buih. Sembang buih. Tiba-tiba panggil orang yang dalam PBB, yang tak setuju ni, yang tu panggil meh-meh jadi referee kita. Kan pelik pemikiran tu. Dia pula yang menentukan apa dia. Baik, maaf saya nak cerita layar sarun tu kat mana. Sebab kalau cerita no dia look so great, nampak hebat. Okey, kamu nampak hebat, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir, ya. Jadi fasiqan di sana imma sama ada, bukan Emma tadi, saya kena panggil ke? Tak. Sama ada dia adalah kafiran. Ya. Kafiran. Kalau kafiran tu maksudnya makna pertentangan mutlak. Ya, fasik. Baik. Sebab kalaulah mukmin kafir, masalah pada asas, kepercayaan dia tak betul. Tetapi kalau fasik, mungkin kepercayaannya betul tetapi amalannya. Tetapi kalau kita tengok pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambillah ayat ini sebagai bukan sekadar untuk orang kafir, tetapi kita takut maksud literal ayat itu fasik ialah fasik tentang amal. Sebab rosak ni boleh masuk pada kafir sebab dia rosak pada iman. Boleh juga. Tetapi kebanyakan kalimah fasik itu adalah merujuk pada rosak pada amal. Bila amal rosak, bagi clear. Kita bagi word tu bagi macam jelas. Bila amal rosak, maknanya fasik.
Dia memang kalau musim hujan ni dia ada efek Oh iya, oh, Masya Allah ya. Kalau musim panas lain, tapi masa tu kita komplain kan. Ni tak hidup, sana tak hidup ya. Separuh daripada masa kuliah kita bercerita tentang aircon. Tetapi bila sejuk, gedi, perbincangan jadi macam payah sangat nak bergerak. Ya? Bolehkah kita bincang? Kan konsep kita bincang. Bincang adik-beradik je. Bincang anak beranak. Kalau tak jelas, tanya lagi. Cikgu kenapa tak datang lah sekarang? Oh, Masya Allah, tak sihat. Lama tak sihat ya? Kita doakan cikgu. Cikgu apa? Doakan untuk Cikgu Zaini yang biasa duduk di sini. Ni cikgu juga. Bukan. Jadi menunjukkan kursi ni tak ada siapa-siapa boleh duduk. Siapa-siapa, free sitting. Tapi kita doakan untuk Cikgu Zaini, semoga Allahumma anta syafi' ishfiha shifaan ajilan, shifaan la yaqdiru saqaman ba'dahu abadan. Ishfi anta syafi', ishfi anta syafi'. Amin ya Rabb. Berdoalah sahabat-sahabat kita yang kita kenal, kita tahu, kita doakanlah ya, insya-Allah. Yang datang ni semua sihatlah ya. Alhamdulillah. Sikit-sikit tu biasalah. Musim hujan kan, bukan sekadar. Sebab itulah yang datang ni adalah yang sihat-sihat saja. Ya. Sebab tu duduk yang dengar-dengar saja. Sebab tu maka dapatlah yang sedang-sedang saja. Please lah, jomlah kita bincang kan, diam je kan. Jangan macam tu. Saya rasa mungkin tak tegur orang sebelah lagi kot. Orang sebelah rasa dia kena macam tu. Pat kan? Dia kena macam tu. Dia kena rasa macam kelas ni kelas kita. Kan? Sebab tu orang kata buat macam rumah sendiri. Betul kan? Bila kita bertamu, tuan rumah kata buat macam rumah sendiri. Tetapi bila makan kena buat macam rumah orang. Sebab kalau macam rumah sendiri, makan sikit, masih ada kat dapur, tak boleh ambil dah. Tapi kalau rumah orang, hantam bagi habis. Itulah pesan-pesan orang tua kampung kan. Baik, so nampak ya, saya tanya tadi apa? Terima kasih, Masya Allah. Okey ya. Ingatkan tak fokus rupanya, Masya Allah. Baik. Bila kita sebut amal rosak, fasik, fasik adalah rosak. Dia merujuk kepada amar. Fasik ini sebenarnya kalimah bila tamar tersebut, dia mula, kan tamar tu dia banyak apa? Dia ada macam kulit luar tu. Tak sampai goreng, itu dah macam sedap sangat dah tu, Masya Allah. Apa dia? Dia adalah selaput luar yang dia panggil kulit ari yalah. Okey. Lepas tu bila dia dah rosak, dia akan pecah. So pecah. So bila dia pecah, itu disebut sebagai fasaqah. Maka daripada situlah kalimah fasik diambil. Daripada keadaan kurma yang bukan lagi not in good condition. Not in good condition, maka dia pecah. Jadi itulah dia asal kalimah fasik. Maka sekarang saya tanya dalam definisi fasik, bila jadi fasik? Bila sesuatu itu jadi fasik? Dah bagi hint dah. Dosa adalah hasil daripada perbuatan fasik. So sebabnya ni simple je. Apa dia? Ini lupakan sekejap, jangan kacau. Saya tengah tunjuk kat sini. Baik. Betul lah tadi dah dapat dah terus. Dosa. Bila jadi dosa? Bila jadi dosa? Apa perbuatan tu? Apa amalan tu? Susahnya tiba-tiba, Masya Allah. Minggu sudah bukan main bagus. Hari semalam siapa datang kelas ni? Ustaz Mahdi tak cukup baca doa ni rasanya, Masya Allah. Biasa Ustaz Mahdi bagi doa macam masa masuk tu senang je kan. Banyak masalah dah selesai dah. Okey.
Ha? Iya, betul. Tapi please. Ya, apa itu salah tu? Salah tu apa? Ya, dosa. Tu Haji Johari biasa bukan main, dia lah yang cepat sekali. Kali ni dia paling tak nak menjawab, Masya Allah. Dah dekat, tapi takkan fasik hanya tak solat. Saya dengar dah tu, apa dia? Dia pergi sana pula. Bukan. Ingat dah seronok dah. Ni kat atas ni berterusan ke, sekejap ke, sekali-sekala ke, tu tak ada isu. Kita pula dituduh munafik. Kata, tanya je kot. Ya Allah. Kita kan sedang bincang. Semua yang saya kasih sekalian. Kenapa sesuatu jadi dosa? Cuba sebut kenapa satu jadi dosa. Sebab meninggalkan apa yang disuruh, melakukan apa yang dilarang. So fasik ni dalam dua daerah ni je. Bila sebut fasik, dia dua daerah je. Ialah apabila Allah suruh, ada Allah larang. Bila Allah suruh kita tak buat, itu disebut fasik. Apabila Allah larang kita buat, itu fasik. Sebab tu saya katakan bahawa yang di situlah lahirnya dosa. Kalau kita go pada syirik bukan lagi dosa dah. Sebab itulah yang Allah ampun adalah dosa. Syirik Allah tak ampun lagi dah. Sebab dia bukan dalam batas dua, dia di bawah lagi. Dia dah masuk ke asas. Kan Allah mengampunkan segala dosa. So, bila saya tak tangan kat bawah. Sekarang saya angkat tangan. Allah mengampunkan segala dosa. Bila sebut segala dosa tu, dosa terbit daripada mana? Allah suruh kita tak buat. Allah larang kita buat. Nabi kata Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Sebab syirik tak masuk kat dua-dua ni. Syirik bukan berada pada dua-dua ini. Dia berada pada asas. Maka dosa syirik tidak diampunkan. Apa dia kena buat? Taubat ni dalam isu ni. Taubat ni kat sini. Maka dia kena syahadah baru. Itu saja dia punya taubat dia. Itu saja dia punya. Sebab dia salah kat sini. Yang tadi ampun kat sini. Baik. Sekarang ya. Apa maksud fasik? Kita go satu-satu. Sebab kita kadang-kadang masuk tu tak masuk ikut kotak. Lepas tu dia kadang-kadang dia macam Okey. Apa maksud fasik? Ni buah tambang. Terima kasih. Rosak tu kat mana? Pada amalan sama ada meninggalkan yang disuruh, melaksanakan yang dilarang. Bila kita meninggal yang disuruh, membuat yang dilarang, apa jadi? Ya, jadilah yang jawab berdosa tadi, dia jawab fasik pula sekarang. Maka jadilah dia berdosa. Baik, itu dia yang Allah nak cerita sekarang. Jadilah dia berdosa. Jadi kalimah dia, jadilah dia berdosa. Sebab kita kena clear betul-betul asas tambahan yang kita katakan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah mukminan fasiqan. Dia sebut fasik, nampak macam ni ya? Nampak ke? Baik, jom kita tengok apa yang terjadi pada orang-orang mukmin, masya-Allah. Yang ni sepanjang saya bercerita lepas ni kena sebut perlahan. Amin. Sebab kita sedang berhadapan dengan keadaan di mana orang-orang melihat bahawa sesungguhnya sama je orang mukmin, orang kafir. Orang mukmin, orang fasik. Jadi sekarang Allah telah sedang menjawab. Dan kalau kafir, maknanya ini
rosak yang paling teruk lah, rosak yang tak ada nilai semua amalan. Ya, sebab masih ingat tak seorang yang bernama Amar bin Luhai? Amar bin Luhai. Masih ingat? Masya Allah, meledah diri sungguhlah kelas ni, Masya Allah. Memang betul lah ya. Dia kalau berilmu tu tak cukup kuat lagi, tapi merendah diri orang berilmu tu memang menunjukkan dia tinggi kedudukannya. Bila saya tanya Amar bin Lu'ay, memang ingat Ustaz, bukankah dia yang pertama daripada kabilah Khuza'ah, yang kemudian dia menakluki daripada kabilah Jurhum, dan dialah yang pertama sekali yang membawa berhala ke dalam kota. Kan itu yang kita ingat tadi. Tapi saja je kata, tak ingat Ustaz. Merendah dia. Kadang-kadang payah juga kan, kita bercakap dengan orang merendah, kita sangka dia tak ingat, rupanya dia tahu. Jadi hati-hati Tuan Haji ya. Jadi kadang-kadang orang Negeri Sembilan kata angguak makna iliang. Jaga-jaga dalam komunikasi Fat. Kadang-kadang orang tu angguk tapi maknanya iliang. Ya, kadang-kadang dia iliang maknanya angguak. Kan? Dia tu nampak macam mengiling tapi sebenarnya dia setuju. Begitulah keadaan saya sekarang. Bila saya tanya Amar bin Lu'ay, tak Ustaz, nampak mengiling. Tapi dia angguk, dia tahu sebenarnya apa. Baik, Amar bin Lu'ay, Masya Allah, pernah bagi pada satu musim haji di zaman dia 30,000 baju percuma kepada jamaah haji. Dia supply baju. Bagus tak? Bagus. Dia pernah bagi makan 10,000 orang untuk yang datang jamaah haji. Bagus atau tak? Tapi bagusnya diterima atau tak diterima? Diterima atau tak diterima? Bukan sekarang tengok amalan dia, tengok asas dia. Sayyidatina Aisyah bertanya pada Nabi tentang Amar ibn Lu'ay ketika melihat betapa bila dibacakan kepada dia tentang baiknya yang dilakukan oleh seorang manusia ini, maka Sayyidatina Aisyah kata, tak ada nilai ke? Kan begitu baik dibuat kebaikan? Maka Nabi kata, satu nilai pun tak ada bagi dia. Sebab ni amal. Di bawah amal adalah yang menentukan amal kamu buat tu okey atau tak okey. Sebab itulah bila kita bercakap dalam konteks balik mukminan dia mesti ada asas, mesti ada tambahan. Mesti ada asas, mesti ada tambahan. Dan kalau kita go pada kafiran, mana asas dia masalah, walaupun bila asas masalah, walaupun amalnya baik, tak ada nilai. Ya, tak ada nilai. Atau ada orang yang imannya okey tetapi amalnya tak baik. Amal. Ni apa tadi? Ni apa tadi? Ni apa tadi? Ni belah kanan saya. Apa insya-Allah pula ni. Tiba insya-Allah. Ni buat yang disuruh. Okey, yang ni. Oh, sorry. Sebenarnya saya salah. Dalam konsep mirror fight kan, saya kena cakap pada belah kanan tuan-tuan itulah kiri, sebab saya kanan ni kiri, pada tuan-tuan terbalik kan. So saya tukar sekarang. Tukar. So ini adalah melaksanakan yang disuruh, ni buat apa yang ditinggalkan. Okey. Jadi belah kanan ialah buat yang disuruh. Baik. Okey, sekarang dah settle yang tu, jom kita tengok. Tak samanya kat mana? Sebab Allah kata la yastawun. Tak samanya kat mana? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Nampak tak? Sebab nak bagi sempurna asas dan tambahan. Sebab refer balik pada ayat sebelumnya, dia sujud, dia patuh, diterima Allah, tetapi bukan sekadar diterima Allah, tetapi dia juga melakukan amal-amal yang soleh. Dan pastilah dia meninggalkan apa yang dilarang, maka sebab itu Allah gunakan amal soleh. Baik, tengok. Ni apa dia? Ni. Oh, sorry. Payahlah. Ini apa? Amal soleh letaknya di sini, dan amal soleh juga letak di sini.
Kan? Yang ni direct. Buat, maka itu amal soleh. Apabila kita tinggal apa yang dilarang, perbuatan meninggalkan itu amal soleh. Ya, kita minum mineral water, jadi amal soleh. Sebab anda tak minum mineral water, mungkin diminum, waliyazbillah contohnya, minum arak contohnya. Jadi, bila kita meninggalkan amal jahat, maka itu dia amal soleh. Ini makna direct, ini makna boleh kita kata indirect lah. Saya tak apa tepat sangat, tapi boleh saya katalah supaya kita tetap dalam kepala, bila sebut amal dalam kepala kita tahu terus dua. Ya, bila kita mengaji, kita bagi dimantap dalam kepala kita, supaya bila datang soalan pun kita tahu. Oh, ataupun bila kita nak menerang, dia akan jadi senang sebab strukturnya jelas dalam kepala kita. Baik. Maka Allah bukan hanya menyatakan amanu wa amilus solihat. Sebab tu saya kena tunjuk kat situ, inilah sifat orang beriman. Jadi orang beriman yang sebenar yang Allah nak ceritakan adalah dia bukan sekadar beriman, kepercayaannya betul, tetapi dia mesti ada amal soleh. Mesti ada amal soleh. Dan Allah gunakan amal as-solihat. Amal solihat. Amal solihat. Solihat bermaksud jamak, plural. Maknanya banyak. So amal soleh tu banyak. Banyak ni, semua yang dikasih sekalian, dia banyak ni, dia macam ni. Banyak itu adalah sebab amal soleh ni, dia sebenarnya, dia umumnya terbagi 3. Bila sebut solihat, okey. Bila sebut amal, dan kita jadikan dia as-solihat, ya, kita bagi pada 3. Ya. Amal solihat. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua adalah sunat. Wajib, sunat itu dianggap sebagai amal soleh. Ya. Sebab Allah gunakan solihat. Solihat itu plural. Maknanya wajib satu, sunat satu. Okey? Dan kita tahu lagi tadi bahawa dia akan bagi kat sini indirectnya adalah apabila kita tinggal yang haram dan kemudian kita tinggal yang makruh. Okey, ni dua lah. Tinggal yang makruh. Okey? Kita tinggal yang haram, kita tinggal yang makruh. Kita tinggal yang makruh itu dah menjadi sunat, menjadi amal soleh. Dia pergi kat sini. Tinggal ni dia akan jadi kat sini. So ini daerah amal soleh. Sebab itu digunakan solihat. Ya. Kalau soleh saja mungkin yang wajib saja. Tetapi tak cukup. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang iman dan amal soleh. Amal soleh ni adalah ni wajib, ni sunat, wajib, sunat, dan ni harus. Okey, harus yang ditukar menjadi pahala, menjadi sunat. Harus yang boleh kita tukar menjadi sunat. Makan hukumnya apa? Makan. Oh, harus. Oh, wajib. Masya Allah. Jadi berdosa lah orang yang tak buat cubadah dalam kelas. Kalau lah makan tu jadi wajib. Kena tanya. Bila orang tanya hukum, dalam fiqh, dia akan datang satu. Bila tanya apa hukum, kita kena tanya apa hukum asal. Apa hukum asal? Sebab sesuatu benda dia boleh masuk berubah menjadi 5 hukum. Sebab tu sesuatu benda dalam fiqh akan dibagi tahu apa hukum asal dia. So kalau saya tanya apa hukum makan? Baru bagi tahu. Tanya balik pada saya. Apa hukum asal? Terima kasih tanya kan. Tanya. Sebab katalah seorang doktor, doktor, dia tengok pada pesakit yang tak nak makan dan doktor kata, kamu ni kalau kamu tak makan ni, Hajah, boleh membawa pada mati. Jadi kamu kena makan ini.
Pada masa tu, yang tadi kita kata harus, dia telah bertukar status menjadi wajib. Jadi sebab tu, bila orang tanya, apa hukum makan cobadah? Tanya balik, apa hukum asal? Setiap benda, semua ada hukum asal. Daripada hukum asal tu, dia akan berubah. Dia akan tukar daripada sini, kan? Sini, ya. Baik. Jadi sebab tu, makan, apa hukum makan? Apa hukum asal? Maka hukum asal dia harus. Tetapi boleh berubah menjadi haram. Menjadi haram. Kalau yang kita makan adalah masak lemak cili api babi. Salai pula tu kata, ya Allah, mulut, ya Allah, ya Tuhan aku. Astagfirullah kan? Asam pedas biawak. Kan? Katanya bahagian ekor tu kalau dia bos lama empuk, sedap katanya. Alhamdulillah. Nampak tak? Berubah tak hukum tadi? Jadi yang harus tersebut boleh jadi solehat kalau sekiranya kita makan yang halal. Walaupun harus, tetapi boleh masuk pada amal solehat. Ya, bila makan kita pun baca doa, baca bismillah. Ya, seringan-ringannya samillah. Samillah tu maknanya bismillah. Ya, tentulah kita tak nak yang asas, boleh je kita baca bismillahirrahmanirrahim. Boleh lagi minta pada Allah pada makanan secara khusus supaya kita minta berkat. Allahumma barik lana contohnya. Jadi makan yang harus tadi telah menjadi amal solehat. Jadi amal yang solehat. Sebab tu solehat tu Allah gunakan banyak. Sebab sama ada yang wajib tu sendiri, sama ada yang sunat, sama ada yang harus. Okey, dalam tiga ni kita kena buat hierarki. Amal soleh ni kita kena faham, dia kena ada hierarki. Hierarki yang paling tinggi dalam amal soleh adalah wajib. Hierarki yang bawah sikit adalah sunat. Hierarki sunat pula ada pecah lagi kan? Ada sunat yang sangat dituntut, ada yang sunat yang sunat. Ya. Kemudian hierarki paling bawah daripada amal soleh adalah perbuatan harus yang boleh kita convertkan menjadi kepada sunat. Menjadi pada sunat. Baik. Kalau yang ni faham, banyak benda kita faham. Kalau benda ni faham, banyak benda kita faham. Maaflah. Ya. Saya dapat semalam lah banyak dapat soalan yang pasal ada lagi orang tanya bab qada solat kan. Ada orang cakap tak payah qada solat. Tak payahlah qada solat. Saya pun tengok, ya Allah, ya Tuhanku. Sedangkan mengqadakkan solat itu menurut ulama ijma'. Ulama muktabar ijma' menyatakan mesti qada solat. Tetapi ada orang begitu tak payah. Baik. Sikit maaf saya sedang cerita tentang ni. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa? InsyaAllah. Ni yang dikategorikan amal solihat. Dalam tu apa dia? Wajib, sunat, harus. Tapi harus tu yang dijadikan sunat. Itu yang termasuk dalam amal solihat. Dan saya sedang sebut, dalam tiga ni mana ranking paling tinggi? Wajib kat sini. Bila kita faham contohnya, solat. Apa hukum solat? Wajib. Apa hukum solat? Wajib. Baik, sekarang ada orang tak solat. Dia dah masuk kat situ, dia dah masuk kat sini tadi. Dia masuk kat sini. Dia masuk sini. Tetapi sebab masih lagi dalam batas ni, dia boleh taubat kan? So, taubat. So, bila dia taubat, maka jadi salah satu tuntutan taubat. Sebab taubat ni dia ada tuntutan. Dia bukan, ya Allah ampunlah dosaku. Settle. Kita curi duit orang. Ya Allah ampunlah dosaku mencuri 10,000. Ya Allah daripada fat. Maka Allah ampun. Ampun ke? Tak, dia ada syarat lagi. You kena pulangkan balik. Begitu juga bila sesuatu wajib yang Allah telah tetapkan pada setiap mukallaf, maka wajib itu tetap ada.
Maka bila dah wajib tetap masih ada, maka sebab itu seorang itu kena qada. Apa makna qada? Qada. Jaga-jaga, jangan salah definisi. Kita kadang-kadang kita salah definisi, dia lari makna yang lain. Apa makna qada? Qada adalah menunaikan wajib di luar waktu. Bukan ganti. Ganti jadi macam satu optional. I boleh ganti, I boleh tak ganti. Kewajipan itu tetap wajib, cuma bila dah berlalu waktunya, wajib masih ada. Kena tunaikan juga di luar waktu. Tahun berapa? Contoh, tahun ni muda-muda ni tahun 20 lah ya, saya kira. Tahun 20 dia pergi shopping waktu Zuhur habis. Tahun 20 ni tahun baru sangat. Tahun 2000 ya, masa tu mungkin umur dalam 10 tahun ya, dah dapat ni. 10 tahun tak boleh lah sebab tak balik. Katalah ya, kita kata tahun 2000, masa tu kita pun lah tak ingat lah masa tu mana nak datang kuliah ni, Masya Allah, dia masa yang satu waktu Zuhur dia miss. Adakah wajib tu kena pada dia? Baik. Bila waktu tu berlalu, wajib tu masih wajib atau dah selesai? Masih wajib. Maka bila masih wajib, maka ada satu peluang untuk melakukannya di luar waktu. Melakukan sesuatu wajib di luar waktu disebut apa tadi? Qada. Sebab qada, betul tu Haji Johari. Tu kuat sikit hari ni tu Haji. Macam marah jawab ya. Makna tunai. Qada makna tunai. Sebab itulah bersamaan dengan qada, sinonim makna qada adalah adaan. Adaan tu makna tunai, tetapi betul-betul dalam waktu yang diberikan kepada kita. Qadaan adalah menunaikan juga, cuma tergelosor keluar daripada waktu tersebut, maknanya qada. Ya? Kenapa? Contoh, solat subuh katalah habis pukul 7. Ya? Habis pukul 7. Tapi terbangun pukul 3. Bukan 3 sini, 3 sini. Cuti daripada Bali. Cuti daripada pukul 3 terbangun. Baik. Dah keluar waktu dah. So maknanya, adakah dengan sebab itu, maka hilang. Kewajipan tu hilang. Kerana itulah kita dinamakan mukallaf. Mukallaf apa maksud dia? Seorang yang dibebankan dengan syariat. Jadi bukan bila keluar kita tak mukallaf. Makna wajib masih ada. Okey, kita jaga pukul 3. Apa dia kena buat bila dia bangun pukul 3? Okey. Adakah dia wajib qada ataupun dia sunat qada ataupun harus saja qada? Dia wajib menunaikannya sebab dia seorang mukallaf. Apa aja? Apa? Tak dengar? Mukallaf. Mukallaf. Apa makna? Okey. Saya jawablah sebelum tu Haji Johari nak jawab sangat tu. InsyaAllah ya. Mukallaf daripada asal kalimah kalafa. Maka okey. Kalafa diletakkan syabdah pada fi'il madinya, maka jadilah kallafa yukallifu taklifan. Mukallafun. Kallif la tukallif, mukallafun. Baik. Jadi kallafa yukallifu taklifan, mukallafun kallif la tukallif, mukallafun mukallafun. Daripada fa'ala yuf'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, fa'ila tufa'il, mufa'alun mufa'alun. Ajar mesti kata
Kalau macam ni penerangan makin tak faham. Dah. Supaya bila kita duduk dalam kelas, kita tahu. Kalau kita tak dalam kelas, kita baca je buku mukallaf. Apa bezanya? Kita duduk dalam kelas bersusah payah datang. Oh, kami faham. At least paling tidak okey, dia ada asasnya. Apa asasnya? Daripada kallafa, dibebankan. Yukallifu, taklifan, satu bebanan. Mukallifun, orang si yang membebankan. Yang dibebankan, mukallafun. Bahasa Arab, dia baris, tukar je baris, dia berubah makna. Mukallif bermaksud orang yang membebankan. Ataupun siapa yang membebankan. Siapa yang membebankan kita? Allah. Ini bahasa ya. Bukan kita beban pun. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan pernah bebankan orang melainkan ikut keupayaan. Ikut keupayaan dia. Allah tak pernah bebankan kita. Baik. Mukallaf ni makna orang yang menerima bebanan. Siapa dia orang yang menerima bebanan? Malah nak ceritalah. Akil, baligh, kan? Aqilun, balighun, ya. Dia dah sampai umur dia, ya, dia berakal, maka baik. Sebalik-balik tadi. Pukul 3. Adakah sebab pukul 3 kewajipan pun lepas? Tak. Sebab kita mukallaf, solat subuh tadi, kamu masih kena tunaikan dia. Maka bila kita menunaikan solat subuh di pukul 3 tersebut, disebut apa? Qadha. Menunaikannya di luar. Baik, berdosa tak kita tidur tadi? Tak ada saya nak kata kalau dalam kelas pula macam mana. Tak. Jangan sangka buruk. Saya okey je. Kan? Ustaz ni berdosa pula kita tidur dalam kelas. Dah. Tak ada. Berdosa tak dia tidur? Baik. Maknanya tidak berdosa. Tetapi tetap wajib. Tak berdosa. Dia mukallaf, tak berdosa, tetapi tetap wajib. Masakan pula, seminggu sebelum tu, dia bukan tertidur, tetapi saja tak solat. Dia tahu, tetapi dia saja tak solat sebab shopping punya pasal. Maka, sekarang dia tersedar. Oh, you cukuplah taubat pada Allah. Yang sunat, yang tak berdosa pun tadi, tak ada berdosa pun wajib qadha. Apatah lagi yang memang dia buat berdosa tu. Kan? Jadi sebab itulah saya kan, betul lah Allah kata innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya senya yang takut pada Allah itu adalah ulama. Masa? Mukallaf lagi ke? Tak kan? Dah lepas kan? Dah lepas tu okey dah tu. Sebab itulah bila seorang itu tak takut pada Allah, laqala ma qala. Maka dia cakaplah apa saja. Tak takut pada Allah. Solat tu kita punya hak ke Allah punya hak? Macam ni lah, macam ni. Fat. Hajar apa? Hajar Zubaidah. Nama sedapnya Allah. Hajar Zubaidah, katalah Hajar Zubaidah, Fadli berhutang dengan Hajar Zubaidah. Contoh, jangan lepas ni pintar agak balik. Ramai saksi kata tadi, entah berhutang. Hajar kan, kata Hajar, Fad berhutang berapa ribu? Sebut je. 10,000, tengok main-main zaman ni. Di sini tak main lah 1,000, 2,000. Hutang pun tu 10,000. Fad pun jumpa saya. Ustaz, anak ni berhutang Hajar Zubaidah 10,000. Maka saya cakap, tak payah Pak, tak bayar Fad, bertaubat je. Minta maaf je kat dia. Pergi jumpa dia minta maaf. Tuan-tuan, hak siapa tu? Hak orang. Solat tu hak siapa? Hak Allah. Kita tiba-tiba pandai, tak payahlah. Macam kita punya solat, orang bukan sembah kita, orang sembah Allah. Hak tu hak Allah. Kondifonnya ya Allah. Sebab itulah lebih baiklah ikut ulama yang muktabar.
Bila kita bukan ulama, sebab saya bukan ulama, maka merendahlah diri. Tanya apa kata ulama-ulama. Ini main pakai logik sendiri. Kalau haid tu memang benda yang nas tak boleh solat. Allah larang. Tak boleh sama dengan orang yang pergi shopping. Dan dia tak semayang, dan sama orang haid dengan orang tak semayang. Oh, tak payah kata dua ni. Pakai kaedah fiqh mana? Bahaya kan? Baik, balik. Dah. Saya kalau orang tak mengaji, confused tak apa. Ni yang mengaji, dia pun confused. Orang yang tengok video, oh tahu, sebab baru I faham. Selama ni Islam ni mudah. Wow. Memang Islam tu mudah. Tapi jangan kita pandai memudah-mudahkannya. Maka hilanglah taklif. Kan? Baik. Lepas tu kita ada mufti, tanya mufti kita. Kan? Alhamdulillah mufti Selangor. Kan? Baik. Sekarang semua kita ni sebenarnya bukan nak cerita pasal tu kan. At least ambillah hati. Tak apa Ustaz, kita senang cerita yang ni, tapi Ustaz cerita benda lain. Tak apa Ustaz. Tak apa ke tak? Apa yang kita bincang tadi masuk dalam keadaan sia-sia ke? Baik. Jadi kalau macam tu, amal sebab Allah kata salihat. Ya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal salihat falahum, maka bagi mereka jannatul ma'wa. Okey. Jannatul ma'wa. Okey, ni first kali. Maka Allah kata kat sinilah beza dia. Kat sini letak dia setahun. Hak sebelum tu mungkin sama. Jannatul ma'wa. Ya. Kemudian okey, tolong nuzulan. Okey. Dia sebenarnya pada dua benda inilah yang sebenarnya tak samanya di antara orang-orang yang beriman dengan orang fasik. Saya tanda ini jannatul ma'wa, saya tanda ni dua kali. Supaya kita nampak ini yang Allah nak sampaikan kita dalam ayat ini. Dan sebab tu saya sebutkan tadi, sepanjang saya cakap bab ini, kena cakap perlahan amin. Kena cakap amin. Baik. Apa yang orang mukmin dapat? Lahum, bagi mereka. Maka dengan sebab dia amal soleh tadi, kepercayaan dia amal, susah, main susahnya kita amal. Ya? Amal pula ingat amal ni, bila kita buat amal, dia ada satu prinsip amal. Ya? Okey, tadi. Ingat dah ni tadi? Wajib dia? Wajib, sunat, harus yang boleh jadi. Kita tukarkan dia menjadi dapat sunat. Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya nak sebut tadi, maka qada itu hukumnya apa? Okay. Kita kena faham, bila kita ibadah, adakah ibadah buat apa yang kita suka atau apa yang Allah suka? Muktamad kan? Tak ada siapa kata ibadah ni ikut apa kita suka, tapi apa yang Allah. Apabila kita nak tahu apa yang Allah suka tadi, mana yang paling Allah suka? Bila kita buat benda wajib, bila kita buat benda sunat. Hierarki, nampak tak? Dia punya hierarki. Yang paling Allah suka adalah ma taqarraba ilayyal abdu bimithli adai maftaratu alaihi. Allah sebut dalam hadis kursi, ya. Apabila kita buat yang fardu, itu yang Allah paling suka. Maka turun sikit buat yang sunat. Yang sunat ni adalah, sebab ingat tak definisi sunat apa dia? Buat tinggal rugi. Jangan tak ada apa-apa. Tak sampai mesej. Ya, terima kasih. Saya memang kena bagi balik kredit pada, saya kira saya banyak dengar ni daripada Dr. Bat, ya. Datuk Dr. Badli Shah. Dia angkat definisi ni. Buat dapat pahala, tinggal rugi. Maknanya rugi sangatlah orang tu kalau tak buat benda sunat. Kalau tak buat, tak ada apa-apa, tu yang tak buat tu.
Sebab tak rasa rugi pun. Baik. Sekarang ni, tiba-tiba ada seorang, dia pun insaf. Hijrah lah dia. Maka dia nak buat sembahyang sunat ke nak buat sembahyang wajib? Maknanya, kalau betul-betul dia nak buat amal yang Allah sayang, dia qada itu lebih Allah sayang. Compare tu, sembahyang duha 8 rakaat, nanti sembahyang apa lagi? Sebab sembahyang duha itu tetap sunat. Walaupun Masya Allah tinggi, tetapi lebih tinggi ialah kalau dia buat benda wajib. Rugilah I pergi umrah. Bila I pergi umrah, I solat tak dapat sembahyang sunat, qada. Qada itulah benda yang Allah paling sayang. Kecuali memang you sembah Allah sebab ikut apa yang you sayang. Kita bukan sembah Allah ikut apa kita suka. Kita buat apa yang saya suka soalan ni. Mana saya tanya, ni suami, ni isteri kan? Ni suami, ni isteri. Katalah, bukan di sini, tempat lain. Tak ada kena-mengena. Saya pun macam tu lah pula tiba-tiba. Jadi macam nanti macam ada macam kan? Haji Amir mana? Mana Haji Amir? Haji? Oh, Haji Amir juga? Ada Haji Hamid. Tuan-tuan jangan sampai tak ingat nama. Tuan-tuan, saya dah mula risau ni, Masya Allah. Fat masih ingat nama? Tak ingat juga. Katalah ya, dalam hubungan suami isteri. Contoh-contoh. Suami suka makan tempoyak. Okey. Isteri suka masak lemak cili api. Contoh. Ini Negeri Sembilan lah. Ini tak ada kena-mengena, ni contoh. Patutlah suami-suami dah mula takut. Sebab dia dah baca kat mana saya nak bawa. Jadi, okey. Tuan-tuan, katalah seorang isteri yang nak mendapat sayang suaminya. Pada satu momen yang best lah. Dia ada dua pilihan. Nak masak lemak cili api ataupun tempoyak. Agak-agaknya mana satu dia masak, wahai isteri? Masya Allah. Kita tanya satu, dia jawab dua-dua. Kalau dua-dua settle masalah, pilih dulu. Mana satu? Tempoyak. Nampak? Common sense. Kita faham. Baik, wahai suami. Baik, kita tanya juga kan. Memang level tak masak. Tetapi kita pun nak ajak isteri kita keluar lah. Ada kedai sebelah tempoyak, ada kedai sebelah masak lemak cili api. Wahai suami yang baik, hari tu memang kita nak belanja isteri kita. Nak bawa kedai mana satu? Kita dengar suami jawab. Bantulah saya bagi cepat. Kita bawa di dua kedai sebelah ni. Kita akan bawa kedai mana? Masak lemak. Ini contoh. Kenapa tu Haji rasa macam tertekan pula? Ya Allah, susahlah lepas ni. Kau tengok bajet sekarang ni. Dah. Baik, nampak tak tuan-tuan? Common sense. Common sense. Maknanya, kalaulah kita hubungan dengan Allah, bukan apa yang aku suka. Kita kena buat apa yang Allah suka. Mana satu? Tiga ni. Saya ada waktu yang saya dah lepas. Maka, menunaikannya bila saya buat Allah suka. Apatah lagi kalau dia dalam erti makna taubat. Sebab Allah lebih suka orang bertaubat. Sebab bila dia qada di Mekah pula tu, maknanya hamba-Ku memang benar-benar bertaubat kepada aku. Kan? Kalau faham itu pun dah settle sekira. Dah settle. Cuma keringanan lah. Sebab kalau tidak, macam banyak sangat, ada orang tu banyak sangat meninggalkan solat. Maka yang penting dia ada melakukannya secara continuous. Sebab tu, kalau banyak sangat tinggal zuhur, masa zuhur buatlah satu zuhur. Masa banyak sangat asar, pada asar buatlah satu asar. Satu qada asar. Maknanya yang penting dia memang ada usaha untuk baik. Baik, sekarang kat sini lah. Saya tertinggal tadi, sebab tu saya cerita qada tadi. Baik. Apa dapat pada orang mukminan? Jannatul ma'wa. Baik. Jannat. Apa makna jannat? Jannat maknanya adalah kebun. Jannat ni kebun. Jannat makna kebun.
kebun yang terlalu subur. Ya. Sebab itulah kebun apabila dia terlalu subur, maka disebut sebagai jannat. Sebab jannat ni, tengok ni ya. Saya kena guna tangan saya. Banyak pokok. Tengok jannat, tengok. Kemudian apabila dia subur dan rimbun, dia akan menutupi. Sebab kalimah jin, jannat, janin sama je makna dia. Satu benda yang terlindung. Sebab kenapa jannah dinamakan jannah? Sebab terlalu subur sampai melindung orang yang berada di dalamnya. Jin dinamakan jin sebab dia tersembunyi. Janin dinamakan janin sebab dia berada di dalam. Baik, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut jannat, dia bukan sekadar gambaran yang subur sehingga menutup, tetapi terlampau cantik. Terlampau cantik. Dan al-ma'wa. Apa makna ma'wa? Tempat tinggal. Ya. Antara yang paling susah nak baca dalam tasrif, macam tadi saya baca bila Hajjah tanya mukallaf tadi kan, saya senang sebut kallafa yukallifu taklifan mukallifun mukallafun kallifatu kallif mukallafun mukallafun, daripada fa'ala yufa'lu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'ilun mufa'ilun mufa'alun. Ya, katalah yastati'u istata'a la yastawun istawat. Ini susah juga sebab ada waw. Baik, di sini agak susah sebab ada dalam bahasa Arab bila ada waw dan ya, ini huruf yang susah. Maka dalam ilmu saraf disebut sebagai lafif makrun. Jadi daripada kalimah dia punya susah. Awa, ya'wi, iwa'an, awin, ma'wu, iw, la tawi, mawun, miwun. Ma'wun, miwun. Susah kan? Dan bila saya nak baca tu jadi susah. Sebab itulah bila kita baca dalam surah Al-Kahfi, ayat ni ada. Apa ayat ni? Fa'wu ilal kahf. Fa'wu ilal kahf. Nampak tak? Ini adalah i'wi, i'wa, i'wu. Bila dalam perintah adalah i'wi seorang, dua orang, i'wa, ramai, i'wu. Fa'wu ilal kahf. Okeylah. Nampak sangat tak berespon bila dah sampai 10.30 ya. Saya memang macam lah tu. Memang itulah setiap minggu yang saya hadapi kan. Bila sampai 10.30 saja buat je, Masya Allah ya. Saya kata sukar nak mentasrifkannya ya. Kerana dia adalah lafif makrun. Kerana ain fi'il dalam fi'ilnya adalah daripada huruf illah. Buat je ya. Ya Allah. Okey, semua yang dikasihan, ingatkan ya. Kita berhenti pada sebab semua yang dikasih sekalian, inilah dia daerah la yastawun. Di sini yastawun. Yastawun. Apa makna yastawun? Sama. Daerah sini yang Allah terang la yastawun, daerah ni. So kita nak dalami apa yang la yastawun, maka kat sini kita akan bincangkan jannatul ma'wa sebab kata kuncinya nanti adalah pada nuzulan. Nuzulan. Dan barulah kemudian kita masuk pada wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Jadi okey ke? Okey, insya-Allah ya. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ingatkan saya ya, di mana kita berhenti sebab kita akan mula masuk nanti pada apa yang la yastawun. Li'anna al-an nahnu yastawuna bil kafirin. Yang kita ni sama dengan orang kafir. Di dunia ni nampaknya. Tetapi kat sana tak sama. So kita akan bincang apa tak sama dalam ayat ini. Cukuplah sekadar itu. Kan? Biasalah ucapan biasa saya, mak saya, ayah saya pesan sangat ucap terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih semua.
Terima kasih semua yang juga penonton dan yang kedua ni lebih penting, pesan adalah minta maaf sebab saya bergurau, saya ialah macam-macam kan. Banyak kan sakit hati tadi kan. Baik, apapun saya tetap mengatakannya sebab pasti ada perkataan saya, akhlak saya. Mana-mana yang tak senang dan tersinggung, saya mohon dengan penuh rasa rendah diri, kelemahan diri, memohon maaf. Bolehlah kira memaafkan, boleh ke? InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbal